Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakir Akil bin Azhar Christopher, nombor metrik SJ2 365, dan saya merupakan ahli pada kumpulan tanam-tanam umbi yang mana kami akan membuatkan pembentangan tentang amalan kolonisme. Yang mana dalam pembentangan ini kami akan menceritakan sedikit sebanyak tentang definisi amalan ini, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kolonisme, isu yang tertimbul dan cara penyelesaian dan juga rumusan. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan politik yang menggalakkan individu mengumpul kekayaan tanpa campur tangan kerajaan untuk memaksimumkan keuntungan. Pada masa kini, agenda kapitalisme mempengaruhi setiap elemen kehidupan manusia. Hal ini kerana pencampuran demokrasi dan pengalihan pendapatan dan sumber-sumber jadi yang tidak adil kepada majoriti manusia, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang ketara. Contohnya, keuntungan diperoleh melalui eksploitasi buruh atau pekerja yang terpaksa bekerja untuk terus hidup dan menyara keluarga mereka. Perkara ini telah menyebabkan jurang yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di Malaysia, yang menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai jurang yang paling teruk antara golongan kaya dan miskin di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh kapitalisme. Tokoh yang pertama adalah David Ricardo, lahir di London pada 18 April 1772, yang merupakan tokoh kapitalisme yang dikenal sebagai pelopor konsep sewa tanah dan bagi hasil. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation yang diterbit pada tahun 1817. Yang kedua, Thomas Robert Malthus, seorang figura ekonomi dan kapitalisme yang dilahir pada 13 Februari 1766 di Surrey, Inggeris. Beliau dikenali melalui karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population yang sangat berpengaruh di bidang ekonomi. Yang ketiga, Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang tokoh ekonomi yang paling dikenali dan paling berpengaruh di bidang ekonomi. Adam Smith lahir di Skotlandia pada 5 Jun 1723. Beliau merupakan pengasas sistem ekonomi kapitalisme pada akhir abad ke-20 di Eropah Barat. Ciri-ciri kapitalisme. Antara ciri-ciri kapitalisme ialah yang pertama, kebebasan individu, iaitu memilih kerjaya, menjalankan perniagaan dan membuat keputusan kewangan mengikut selera sendiri. Mereka juga merasakan autonomi peribadi. Ini penting dalam masyarakat kapitalis. Yang kedua ialah menghadkan campur tangan kerajaan, iaitu mengekalkan hak harta untuk menjamin persaingan dan menguatkuasakan kontrak. Hal ini kerana pasaran dijangka lebih fleksibel dan berkesan. Yang ketiga ialah persaingan. Banyak syarikat menawarkan produk dan perkhidmatan yang sebanding atau alternatif di pasaran yang sama. Persaingan akan meningkatkan kecekapan, mengurangkan perbelanjaan dan mendorong kepada inovasi. Risiko inflasi dalam perniagaan di pasar Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Isu ini bermula apabila tindakan Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengisytiharkan PKP yang telah memberi impak terhadap sumber pendapatan hampir 23% rakyat Malaysia kerana hilang pekerjaan. Susulan daripada itu, situasi ini telah mendesak setengah individu untuk melakukan pinjaman tanpa berfikir panjang akan kebolehbayaran balik pada masa hadapan. Maka segala pinjaman yang tidak dilunaskan akan diisytiharkan sebagai non-performing loan (NPL) yang dapat mengganggu aliran tunai bank tersebut. Hal ini kerana pinjaman tidak berbayar ini tidak boleh dikenakan faedah sekaligus mematikan sumber keuntungan bank ini. Perkara ini secara tidak langsung dapat mendatangkan kebarangkalian berlakunya inflasi dalam perniagaan kerana terhentinya aliran tunai positif kepada pihak yang memberi pinjaman ini. Persaingan sesama bank bagi menarik minat pelanggan dan syarikat untuk melabur sudah menjadi kebiasaan dalam setiap bisnes. Pasti terdapat persaingan yang akan menguntungkan kedua-dua pihak, sama ada bank maupun pelanggan. Dalam hal ini, pelangganlah yang mempunyai kuasa dalam menilai dan memilih bank yang manakah lebih berbaloi untuk melabur mereka dengan membuat pinjaman. Maka keadaan ini memaksa semua jenis bank untuk tampil dengan tawaran yang menarik, contohnya menawarkan simpanan dengan kadar faedah yang tinggi dan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah berbanding bank lain. Strategi ini amatlah berkesan dengan mengutamakan kuantiti pelabur meskipun dengan keuntungan yang sedikit, rendah, namun lebih stabil dan kukuh daripada ancaman inflasi. Akhir kata, bank yang dapat beradaptasi dengan pantas dan cekap akan mendapatkan keuntungan dan menjadi keutamaan para pelanggan. So, kapitalisme ini memberi kesan kepada bank, di mana bank ditekan dari segi margin dan untung. Pendapatan mengalami tekanan dari segi margin keuntungan selain daripada sasaran pemberian pinjaman lebih rendah susulan cabaran berkaitan pandemik COVID-19. Pada awal tahun pra-COVID-19,
pertumbuhan pinjaman CIMB Malaysia dijangka berkembang sebanyak 6% hingga 7%. Namun begitu, pertumbuhan pinjaman CIMB Malaysia 2020 dijangka berakhir pada kira-kira 4% hingga 5% sahaja. Jadi, apakah kita benar-benar memerlukan sistem kapitalis yang memberatkan ini? Kapitalisme sering meninggalkan banyak orang di belakang, menciptakan jurang sosial dan merosak bumi kita. Tetapi, apa jadinya jika kita mengubah paradigma? Antara cadangan atau cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan kapitalisme adalah, yang pertama adalah penghapusan ketaksamaan, iaitu pengagihan kekayaan dan peluang yang adil. Yang kedua, kemakmuran bersama, iaitu kerjasama antara komuniti untuk mencapai matlamat bersama. Dan yang ketiga adalah alam sekitar mampan, melindungi bumi kita dengan dasar mesra alam. Cara-cara ini merupakan satu langkah ke arah keadilan sosial dan lingkungan. Sebagai rumusan, ideologi kapitalisme ini tidak sepatutnya diamalkan oleh umat Islam. Hal ini kerana prinsip ideologi kapitalisme adalah bertentangan dengan syariah yang dianjurkan oleh agama Islam. Sebagai contoh, Islam mengharamkan penggunaan sistem bunga iaitu riba. Namun ideologi kapitalisme menggunakan pendekatan ini sebagai cara bagi memaksimumkan keuntungan kepada institusi mereka. Sekalipun hal ini akan memberi kesan yang buruk kepada penghutang. Akhir kata, kita sebagai umat Islam seharusnya mengamalkan sistem ekonomi patuh syariah bagi menjaga kebajikan dan keuntungan kepada kedua belah pihak.